kembali. Babu hakil buzaq. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hakil buzaqi bil yadi minal masjidi. Jumpa dah. Hakun maksudnya kikis, mengikis ludah. Idea mengikiskan ludah, kikis dengan tangan daripada masjid. Tangan maksudnya dengan tangan ataupun dengan apa alat. Dari masjid maksudnya dari dinding masjid. Ada ludah lekat di dinding masjid, kikis, ambil, buang. Bab ini berkaitan dengan hukum ahkam masjid. Sebelum ni Imam Bukhari ceritakan berkenaan dengan kiblat. Jadi disebabkan itu, di samping itu Imam Bukhari dia bawa berkenaan dengan hukum ahkam yang sepatutnya kita jaga. Dia bawa di sini sebabnya dalam masjid itu diambil berat arah kiblat, dan arah kiblat itulah menuju buat masjid untuk sembahyang menghadap kiblat tu. Jadi disebabkan kiblat dengan masjid ni ada hubung kait, tidak boleh pisah. Sebab tu Imam Bukhari juga di sini selepas daripada dia bawa bab-bab berkenaan dengan kiblat tu, bawa abwab masjid tu. Daripada bab ni, mulai daripada bab ni, katanya muhaddisin khususnya Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi, dalam catatan takrir dia ada tulis, ada bagi tahu mulai daripada bab ni hingga habis bab berkenaan dengan masjid tu, semua ada 55 bab berkenaan dengan masjid. Ini mula disebabkan ada banyak wa'id, ugutan, tasdidat, kekerasan hukum untuk jaga kebersihan masjid dan sebagainya. Sebab itulah Imam Bukhari adakan banyak bab dalam Bukhari, Sahih Bukhari dia, dan ugutan memberi peringatan dengan keras hukum ahkam dalam masjid ni. Ada juga dalam masjid tak boleh bising, tak boleh cakap dengan suara tinggi. Sampailah ada larangan dalam masjid ni tak boleh umum, barang hilang dan sebagainya. Ada hukum-hukum begitu keras larangan dalam masjid. Masjid ni hanya untuk sembahyang, zikrullah, tilawah Quran, untuk tu. Dan juga dalam satu riwayat ada menyatakan suka ketawa kuat dalam masjid ni
itu akan menjadi asbab kegelapan dalam kubur. Ada satu ketika Sayyidina Umar dia jumpa dua orang duk cakap kuat dalam masjid. Jadi Sayyidina Umar kata, aku tahu kamu dua ni bukan penduduk Madinah, datang daripada tempat lain. Kalaulah kamu dua penduduk Madinah, aku dah pukul, dah kode kamu dua. Maksudnya orang duduk tempat lain, dia kurang tahu, kurang biasa dengan majlis-majlis ilmu Rasulullah SAW. Mereka kurang tahu. Kalau orang Madinah, dia tahu, sedangkan dia tahu larangan tidak boleh cakap kuat-kuat dalam masjid. Cakap juga, kalaulah penduduk Madinah, dah aku pukul kamu dua. Maksudnya berkenaan dengan wa'id dan hukum ahkam masjid ni ada banyak. Jadi walaupun ada hukum keras begitu, ada juga keharusan-keharusan yang boleh lakukan dalam masjid, seperti mana orang ludah dalam masjid, kemudian kambuh ludah dia dan sebagainya. Ada sesetengah perkara diharuskan lakukan dalam masjid. Jadi Imam Bukhari akan bawa semua perkara mulai daripada bab hakil buzaq ni. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة. Riwayat daripada Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nukhamah, kahak ataupun setengah panggil dahak, di sebelah dinding kiblat tu. Fasyaqqa dzalika alaihi ala nabi, itu nukhamah ada di dinding kiblat tu menjadi keberatan ataupun tidak senang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ru'ya fi wajhihi, yang Rasulullah SAW tidak suka tu sehingga kan dilihat pada air muka Rasulullah SAW, di wajah Rasulullah SAW tu. Faqama, kemudian Nabi SAW bangun, pergi kepada tempat ada kahak tu. Fahakkahu biyadihi, Nabi SAW mengikiskan kahak tu dengan tangan dia, kikis buang. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, inna ahadakum idza qama fi salatihi, sesungguhnya salah seorang daripada kamu apabila berdiri untuk sembahyang, fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya ia adalah berdiri sembahyang itu adalah yunaji, membisik ataupun membicara dengan Tuhannya, bisik dengan Allah. Ataupun inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, sesungguhnya Tuhannya dan ada di antaranya dan di antara kiblat. Jadi jangan kata pula tempat Allah di antara orang sembahyang dan di antara kiblat. Jadi banyak tempat kena ada serentak semua masjid itu sembahyang,
antara kiblat dan orang sembahyang. Kalau Allah ada, Masjid Muhammadi pun kena ada, masjid ni pun kena ada, susah juga. Jadi tidak maksud di sini Allah ada tempat di hadapan, di antara orang sembahyang dan kiblat. Tidak begitu. Tempat Allah ni di atas aras dan sebagainya, ini semua bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu akidah Mujassimah, akidah Musyabbihah, tidak diterima di sisi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa maksud di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dalam makna mutasyabihat ni ada satu tata tertib. Misalnya, kalau seseorang duk cakap dengan seseorang, tengah dia duk cakap, dia ludah arah orang tu ke arah orang tu, ataupun dia ludah atas muka orang tu, elok ke? Tidak elok. Jadi maksudnya di sini, orang sembahyang ni seolah-olah dia berdepan dengan Allah, dia membisik, sembah, minta di sisi Allah. Jadi tidak elok orang tu tengah duduk sembahyang, dia ludah di hadapan dia tu. Sama-sama manusia pun dianggap biadab kalau buat begitu. Kalau pergi ludah tengah duduk cakap depan dia dua orang, pergi ludah atas muka dia, kalau silap hari bulan kena nampak boleh. Jadi maknanya di sini bukan nak maksud Allah ada di hadapan orang. Maknanya bila orang tu sembahyang, seolah-olah dia duduk berhadapan dengan Allah, minta di sisi Allah, ibadat dia. Jadi tidak sewajarnya dia ludah ke arah kiblat yang menghadap sedang buat ibadat sembahyang tu. Jadi itulah maksud inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi. Maka salah seorang daripada kamu jangan ludah arah kiblat dia sembahyang tu, walakin an yasarihi. Kalau dia tak boleh nak tahan air liur, dah keluar ludah dah ada, kalau tak ludah tak boleh, tak boleh nak baca, nak ludah juga mesti mau ludah juga. Kalau begitu boleh dia ludah ke arah sebelah kiri dia, au tahta qadamihi, ataupun di bawah tapak kaki dia. Summa akhadhat tarafa ridaihi fabasaqa fihi. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ujung rida selendang dia, fabasaqa fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ludah padanya, pada rida itu, selendang itu, ujung selendang itu. Summa radda ba'dahu ala ba'din. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lipatkan sebahagian ujung cadar tu di atas sebahagian, lipat tutup dah ludah tu. Maksudnya kalau ada tempat tengah duduk semayang tu, ada peluang boleh ludah kiri. Kalau sebelah kiri ada orang, ludah di bawah tapak kaki. Lepas tu kamu, kalau peluang tu pun tidak dapat, lantai bawah tu tidak tanah, tidak pasir, supaya kita ni pemaidani takkan nak ludah atas tu. Kalau begitu ludah dalam kain, kain tuala kecil ke, simpan sedia. Kita sendiri tahu tabiat kita selalu ada mau ludah tu, ludah dalam tu kemudian lipat. Faqala au yaf'alu hakadha.
Abdullah apa nama Anas bin Malik yang riwayat juga ada, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan umpama ini. Dan sesetengah muhaddisin bagi maksud inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah itu adalah ala sabilit tashbih, daripada situ tidak sabit makan bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun anil makan. Jadi daripada hadis ni tidak boleh sabitkan makan tempat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya musalli, orang semayang ni, apabila dia munajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menuju kepada dia. Jadi dia ada di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu ada di antara orang sembahyang dan kiblat. Jadi menghormati kesemua itu, jangan ludah di hadapan sembahyang arah kiblat itu. Dan juga dalam riwayat-riwayat lain supaya tidak ludah sebelah kanan. Dalam hadis tadi pun di situ larang daripada ludah arah kiblat. Kemudian yang benarnya sebelah kiri bawah tapak kaki ataupun dalam ujung selendang, kemudian lipat selendang tu. Jadi tidak ada keharusan kebenaran yang menyatakan ludah sebelah kanan tu. Jadi maksudnya sebelah kanan tu ada malaikat yang jaga catatan kebaikan manusia. Itu sebab sebagai menghormati malaikat yang jaga catatan kebaikan manusia itu, dilarang ludah sebelah kanan orang semayang tu. Tentang itu Imam Bukhari akan adakan satu bab selepas ni, la yabsuqu an yaminihi fi salat. Ada satu bab khusus selepas ni kita akan jumpa. Mungkin kita fikir sebelah kanan tu tak bagi ludah, ada malaikat tulis catatan kebaikan. Kenapa pula sebelah kiri tu benar, sebelah kiri pun ada juga malaikat catat sayyiat tu? Itu nanti kita akan bagi faham sampai babun la yabsuqu an yaminihi fi salati, di situ insyaallah. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ludah di dinding kiblah. Fahakkahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikiskan ia busaq tu. Fahakkahu, fahakka busaqan. Summa aqbala 'ala an-nasi, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada orang ramai. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi." Apabila salah seorang daripada kamu sembahyang, maka jangan ludah
ke arah wajahnya. Fa inna Allah qibala wajhihi idza shalla, kerana Allah Subhanahu wa taala berada di arah mukanya apabila dia tu sembahyang. Jadi sama seperti tadi daripada fa inna Allah qibala wajhihi idza shalla, tidak boleh sabitkan Allah ada tempat di antara orang sembahyang dan kiblat, tidak boleh. Maksudnya rahmat Allah menuju kepada orang sembahyang. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika itu berada di antara arah kiblat dan orang sembahyang. Jadi sebab tu arah ke arah muka dia menghadap, iaitu ke arah kiblat, tidak boleh ludah. Haddatsana Abdullah bin Yusuf قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه, daripada ayahnya, ayah Hisham, yaitu Urwah bin Zubair, an Aisyah ummul mukminin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi jidaril qiblati mukhatan aw busaqan aw nukhamatan fahakkahu. Riwayat daripada Aisyah ummul mukminin, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di dinding kiblah mukhatan, hingus, ataupun busaqan, ludah, ataupun nukhamatan, kahak. Fahakkahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikiskan ia. Jadi maksudnya, kalaulah seseorang jumpa ada orang ludah dalam masjid, lekat di dinding masjid ke mana, sepatutnya kikis buang, ambil buang. Yang nak ludah tu pun jaga, jangan ludah ikut suka merata tempat. Yang jumpa tolong buang. Yang Rasulullah SAW kikis buang ludah dia jumpa di dinding masjid tu, bukan Rasulullah SAW ludah orang lain. Orang lain punya Rasulullah SAW kikis buang. Jadi kita juga kalau nampak apa-apa yang cemar kotor dalam masjid, tak kira ludah ke apa saja, siapa pun buat cemar, buang, tinggal, pada kita nak duduk mengepek, Kelantan kata apa? Repek, bising, buat bising-bising, baik kita tolong buang. Jadi orang bersihkan masjid, walaupun dia ambil buang tu, sampah dia walaupun kecil sikit sekalipun, pahala tu Allah tidak akan sia-siakan. Hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala tu. Jadi perlu bersihkan masjid, jauhkan daripada kekotoran. Itulah pengajaran daripada bab ini, bab mula-mula dengan ada kaitan dengan hukum ahkam menjaga masjid itu. Babu hakil mukhati bil hasa minal masjid. Bab ini mengikiskan, kikis buang, mukhat, hingus, bil hasa, dengan batu kecil. Hasa ni batu kecil, batu kerikil, menggunakan batu kikis buang daripada masjid. Jadi sama ada dengan tangan, ataupun menggunakan batu kecil, ataupun kayu, apa saja, asalkan dapat kikis buang ludah, hingus yang lekat di dinding masjid tu. Waqala Ibnu Abbas, in wata'at ala qazarin ratbin faghsilhu wa in kana yabisan fala.
Ibn Abbas kata, jika pijak, seseorang pijak di atas kekotoran qadar istighzar, kekotoran ratbin yang basah, pijak yang kotor itu basah, faghsilhu, maka hendaklah kau in wada'ta ala qadarin, faghsilhu, jika kau pijak kekotoran yang basah, maka hendaklah engkau basuh ia. Wa in kana yabisan fala taghsilhu, jika kekotoran itu yang kering, yabis kering, maka tidak perlu basuh. Jadi mungkin di sini timbul iskal ataupun timbul persoalan, apa kena-mengena dengan terjematul bab dan asar Abdullah bin Abbas tu. Terjematul bab maunya kikis buang, hingus dengan batu kecil daripada masjid. Asar Ibn Abbas yang Imam Bukhari bawa sebagai dalil di bawah terjematul bab dia, nampak zahirnya tidak ada munasabah, tidak ada penyesuaian di antara dua tu. Jadi Hafiz Ibn Hajar bagi jawapan tentang iskal tu. Maksudnya Imam Bukhari di sini, benda kotor yang dipijak di luar dan nukhamah ataupun mukhat yang ada di dalam masjid, nak bezakan di sini. Jadi itulah kehendak Imam Bukhari di sini, maksudnya hakul mukhat ataupun hakul buzaq, semua tu buat kerja-kerja, semua tu kikis buang, hingus ke ataupun kahak, ludah, semua tu tujuannya kerana menghormati masjid. Jadi di situ tidak perlu bezakan yang basah dan yang kering, tidak perlu bezakan. Walau macam mana pun mesti kikis buang. Jadi yang pijak kekotoran basah, kekotoran kering apa ni, bukan kekotoran yang ada dalam masjid, biasanya di luar. Itu di situ boleh beza. Kalau basah, kekotoran tu basah, mesti basuh. Kalau kering tak basuh tak apa. Itu hukum berkaitan dengan kekotoran di luar masjid. Kalau dalam masjid, hingus, ludah, apa semua yang bercanggah dengan ihtiram masjid tu, tak perlu duk kira basah ke kering ke, buang semua tu. Jadi di situlah Imam Bukhari nak bezakan hakul mukhat fil masjid dan kekotoran di pijak yang basah ataupun yang kering tu. Itu Haddatsana Musa bin Ismail qala akhbarana Ibrahim bin Sa'd akhbarana Ibn Shihab an Humayd bin Abd الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه. Riwayat daripada Humayd, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, kedua-duanya menceritakan kepadanya pada Humayd, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi jidaril masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam
melihat hingus di dinding masjid, fatana wala hasatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hasad, batu kecil, fahakkaha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kikiskan nukhamah tu, faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tanakhama ahadukum," apabila salah seorang daripada kamu ludah ataupun membuang kahak, fala yatanakhamanna qibala wajhihi, jangan membuang kahak tu, ludah tu ke arah mukanya sendiri. Maksudnya arah kiblat. Orang semayang menghadap muka ke mana? Arah kiblat. Wala an yaminihi, dan juga tidak boleh ludah ataupun tidak boleh buang kahak sebelah kanan dia. Nah, di sini ada larangan. Sebelah kanan tu, wal yabsuq an yasarihi, dan hendaklah ludah sebelah kiri, atau tahta qadamihil yusra, ataupun di bawah kakinya kiri. Dan berkenaan dengan usaq anil yamin, ludah ke arah kanan tu, di situ ada ikhtilaf di sisi a'immah. Hukum larang ludah sebelah kanan tu, adakah hukum tu khas ketika semayang ataupun di luar semayang? Jadi ulama muhaddisin bagi tahu hukum tu khas ataupun am berkenaan dengan tu, disebabkan ada riwayat-riwayat ni ada dua-dua jenis. Dan keputusan daripada Imam Malik, Imam Malik mengkhususkan larangan tu dengan sembahyang, dan pendapat daripada Imam Nawawi ni am, maksudnya dalam sembahyang, di luar sembahyang sama, jangan ludah sebelah kanan tu. Yang larang ludah di sebelah kanan tu sebabnya seperti mana tadi saya sebut, di situ ada malaikat katibul hasanat yang tulis kebaikan, menghormati dia. Jadi kalau begitu, di sebelah kiri pun ada juga malaikat katibus sayyiat yang tulis kejahatan manusia tu. Kenapa kok tu pula boleh? Berkenaan dengan tu, ulama muhaddisin jawab kata, yang sebelah kanan tu amir, ketua, di antara tugas menulis kebaikan dan kejahatan, malaikat kanan dan malaikat yang ada kiri tu, malaikat yang jaga kebaikan yang ada sebelah kanan ni, dia tu ketua. Yang sebelah kiri tu pengikut dia. Kalau nak tulis kejahatan seseorang pun, dia tanya dulu mau tuliskah. Kalau yang kanan kata tunggu, tengok dulu, takut dia ni taubat istighfar, maknanya dia tu turut arahan yang kanan tu. Jadi perkara-perkara terkadang perlu pelihara bagi ketua, tidak perlu pelihara bagi pengikut. Ada juga begitu. Sebab itulah ludah sebelah kanan tu dipelihara, dilarang, disebabkan ada malaikat yang menjadi
ketua dalam tugas tu. Itu sebab dilarang. Yang makmur tu tidak mengapa, tidak dianggap mulia, hebat berbanding dengan yang sebelah kanan tu, walaupun dia tu malaikat mulia juga, hebat juga. Jadi kalau kita tengok dalam terjematul bab tu, Imam Bukhari adakan la yabsuqu an yaminihi fis salati. Muhaddisin kata disebabkan Imam Bukhari menyebut fis salati dalam terjematul bab tu, nampaknya di sini Imam Bukhari menyokong pandangan Imam Malik. Imam Malik kata yang dilarang ludah sebelah kanan ni, hukum tu khusus dalam sembahyang, tidak di luar sembahyang. Pendapat Imam Nawawi itu am, di luar sembahyang, di dalam sembahyang sama, tak boleh ludah sebelah kanan. Imam Malik dia khususkan dengan sembahyang. Maksudnya larangan tu khusus ketika sembahyang, di luar sembahyang tak apa, boleh ludah sebelah kanan tu. Jadi daripada Imam Bukhari masukkan dalam terjematul bab fi salat tu, muhaddisin kata Imam Bukhari juga sama pendapat dia dengan Imam Malik. Jadi biasa kita tengok sebanyak mana kita dah baca bab-bab dalam Sahih Bukhari dan ijtihad Imam Bukhari, begitulah keadaan ijtihad Imam Bukhari itu. Kelihatan terkadang ijtihad dia berpihak dengan Imam Malik, bercanggah dengan a'immah salasah lain. Terkadang keputusan dia sama dengan keputusan Imam Syafi'i, bercanggah pula dengan yang lain. Jadi walaupun ijtihad Imam Bukhari dianggap begitu halus, begitu hebat, Imam Bukhari dah sampai darjat ijtihad seperti mana imam-imam mujtahid yang lain mampu ijtihad hukum daripada hadis dan juga ayat Quran, tetapi hukum ahkam yang dia keluarkan itu tidak terkeluar daripada pandangan-pandangan a'immah arba'ah tu. Terkadang disama dengan Imam Malik seperti tadi, bercanggah dengan Imam Syafi'i, imam lain. Terkadang keputusan Imam Bukhari yang ambil daripada hadis tu, apa yang dia tulis dalam terjematul bab tu sama dengan ijtihad Imam Syafi'i, bercanggah dengan imam lain. Terkadang sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal, begitu. Jadi sebab itulah walaupun hebat ijtihad Imam Bukhari itu, kalau kita tengok tidak nampak umat Islam yang begitu ramai, golongan besar ikut beramal dengan ijtihad Imam Bukhari sahaja. Maksudnya tidak ada mazhab Bukhari, walaupun hebat ijtihad dia. Maknanya begitu juga zaman-zaman dulu, semasa imam-imam pak mazhab ada, bukan imam pak mazhab itu saja, imam lain pun ada yang masyhur, yang terkenal, Sufyan Tsauri, Ishaq, masing-masing ada pengikut dengan mereka, pandangan ijtihad mereka. Mereka juga mampu mengeluarkan pandangan mereka, hukum ahkam daripada Quran dan Al-Hadis. Ada juga pengikut mereka, tapi lama kelamaan pengikut mereka tu makin kurang
makin lama makin kurang, akhirnya hilang. Yang kekalnya pengikut bagi ijtihad imam pak mazhab tu. Walaupun wujud Imam Bukhari sebagai seorang imam mujtahid, tidak wujud golongan umat muslimin yang begitu ramai bilangan menjadi pengikut mazhab ijtihad Imam Bukhari. Maknanya masih dalam lingkungan pak mazhab tu, itu adalah penerimaan berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala ada pada ijtihad a'immah arba'ah tu. Jadi kita tak perlu ambil keputusan ijtihad Imam Bukhari dengan berdalilkan hadis Bukhari, yang mana kita nampak ada imam ijtihad imam bercanggah dengan ijtihad Imam Bukhari ataupun dengan hadis sahih yang Imam Bukhari masukkan sebagai dalil dalam mana-mana bab tu. Tak perlu kita timbulkan isu-isu masalah-masalah di situ, sebab memang kita akan jumpa begitu. Ada sahaja ijtihad Imam Bukhari, dia akan sama dengan mana-mana satu pendapat daripada imam, daripada imam arba'ah tu, ketika tu akan bercanggah dengan yang lain. Seperti mana dah bagi tahu tadi, kadang sama dengan Imam Malik bercanggah dengan imam selasa yang lain, kadang ijtihad Imam Bukhari itu sama dengan ijtihad Imam Syafi'i, bercanggah pula dengan imam yang lain, akan jumpa begitu. Jadi yang sama dengan Imam Bukhari, kita kata ijtihad Imam Malik tu mendapati dengan hadis sahih yang Imam Bukhari bawa dalam Sahih Muslim, ijtihad Imam Malik betul. Ijtihad imam lain bercanggah dengan hadis sahih yang ada dalam Sahih Bukhari ni salah. Jangan kita bawa ke situ. Imam-imam lain yang bercanggah tu pun ada sebab-sebab di sisi mereka. Mungkin ada riwayat-riwayat lain yang terlebih sahih ataupun terlebih rajih di sisi mereka daripada hadis yang Imam Bukhari masukkan sebagai sahih di sini. Jadi daripada situ kita perlu faham, tidak semestinya yang Imam Bukhari kata sahih, hadis itu saja sahih. Imam lain tidak berhak kata hadis itu sahih yang Imam Bukhari tidak bawa dalam Sahih Bukhari. Masih ada lagi banyak hadis-hadis sahih dalam kitab-kitab hadis lain dan di sisi a'immah mujtahidin. Di sisi mereka pun ada banyak hadis, mungkin mereka keluarkan hukum dengan hadis-hadis yang mana ada di sisi mereka dianggap terlebih sahih ataupun terlebih rajih daripada hadis yang mana Imam Bukhari masukkan dalam Sahih Bukhari sebagai sahih berdasarkan kajian dia. Yang kata sahih Bukhari ni berdasarkan kajian Imam Bukhari, mengikut kajian dia, mengikut syarat-syarat ketat yang dia terima. Hadis-hadis ni dianggap sahih di sisi Bukhari, dan ulama umat muslimin yang datang kemudian pun pakat setuju, ini semua ni sahih di situ. Jadi tidak semestinya hadis yang Imam Bukhari tentukan sahih itu saja sahih, yang lain tidak sahih. Tidak begitu. Terkadang Imam Bukhari dah masuk sebagai sahih dalam Sahih Bukhari, hadis tu dhaif di sisi tu guru dia Imam Yahya bin Ma'in, begitu pun ada. Yang mana hadis Imam Bukhari dah masuk dalam Sahih Bukhari dia sebagai sahih, ada satu hadis Imam Ibnul Jauzi kata maudhu, palsu. Apa kita nak kata? Maknanya masing-masing ijtihad imam tak sama. Yang kita yakin, lebih percaya, lebih
boleh terima dengan Imam Bukhari ni syarat, dia kaji hadis-hadis, tapis hadis-hadis, dan syarat dia lebih ketat daripada imam lain tapis hadis tu. Di situ umat muslimin lebih yakin dengan ijtihad Imam Bukhari tu, menerima sebagai sahih semua tu. Jadi mengambil yang mana hadis Imam Bukhari dah tentu sahih dan salahkan ijtihad imam lain, jangan buat begitu. Itu tidak betul kaedah. Kita ambil ijtihad seseorang imam, kemudian salahkan ijtihad imam lain. Itu satu cara yang salah. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. Sama dengan maksud hadis tadi, menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ludah sebelah kanan orang, boleh ludahnya sebelah kiri ataupun di bawah kaki. Babun liyabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra